Cun. Okey. Dia ada echo kat depan. Test 1. Okey, cun. Alright. Okey. So, semua orang ada kat muka 9. Kalau anda ada di muka surat 9, boleh tak anda type 9 supaya kita step into the lesson. Yelah, kita dah belajar macam-macam, lepas tu kita dah Zohor, kita dah makan. So kita nak step into balik. Ni secara psikologi, saya kena bantu anda untuk step in the program. So jomlah. Just play along. Apa yang Ahyat minta tu anda play along. Ni sikit sangat ni yang type 9. Have you stepped into the lesson? Or are you still involved in what you are involved in right now? So kita faham, kita semua belajar daripada rumah, daripada office, mungkin dalam kereta. So I'm trying to help you. I'm doing my best to help you step into the program supaya mendapat manfaat yang terbaik. Okay? So semua yang Ahyat buat ni adalah atas ilmu yang Ahyat belajar sebagai seorang cikgu secara profesional. So I'm trying to help you. Bila Ahyat membantu anda berturut serta, siapa yang dapat manfaat? Anda sendiri yang mendapat manfaat sebagai anak murid. Okay. Alright, so we are at page number 9. Now we want to talk about financial statement. Financial statement ni bunyi macam gempak, tapi dia sebenarnya tak gempak sangat pun. Dia tak ada apa-apa pun yang gempak sangat financial statement ni. Dia sebenarnya ada satu perkataan ajaib. Apa perkataan ajaib itu? Anda pasti sudah dengar. Inilah perkataan ajaibnya. Kita sebut sama-sama. Sebut sama-sama. 3, 2, 1. Dengan muka-muka sekali. Kau tak pernah belajar ke perkataan ni? Anak saya paling suka kalau saya keluar perkataan Okay. Apakah i'al tu? I ialah income. Dah tahu dah. E ialah expenses. Okey, tu al tu kat mana? I'al tu. Dia nak mengajar orang dewasa ni, dia kena gila-gila sikit macam ni. Assets. Okey, dengan al liabilities. Ini je yang kita kena faham. Dan cara dia disusun ini adalah sengaja disusun macam ni. Nah, ramai orang yang belajar dengan Robert Kiyosaki yang rasa sangat-sangat terimpak dan terpengaruh. Ilmu dia sangat-sangat membuka minda ramai orang. Kenapa ya tuan-tuan dan puan? Selama ini, mari kita lihat Selama ini, dua financial statement ini adalah dua financial statement yang berbeza. Now, I know some of you are accountants atau pernah belajar modul accounting secara rasmi. Tapi saya memohon sangat, boleh tak kita letak tepi? Itu accounting yang rasmi, yang textbook. Sekarang ni kita nak belajar accounting cara investor. Cara investor. Ya? Cara investor. So, cara yang kenapa hebatnya Robert Kiyosaki ialah dulu statement ini adalah dua statement yang berbeza dan dibaca berbeza, di muka surat berbeza. Tetapi Robert Kiyosaki ini dia meletakkan dua statement ini pada muka surat yang sama. Ini yang hebatnya. Dan kita bila letak dalam muka surat yang sama dan disusun sebegini, barulah nampak satu kitaran, satu haluan, flow duit. Flow duit. Okay. So, mari kita lihat perspektif yang pertama. Perspektif yang pertama ni, okay, kita ada apa ni? Kalau kita lihat ini, income tolak expenses, kita ada apa? Kita ada apa? Kita ada macam-macam lah. Kita ada profit, kita ada surplus atau boleh jadi loss kan? Loss. Kat sini boleh jadi aliran tunai. Secara tepatnya, saya tahu secara accounting, aliran tunai ni dia kena tengok benda-benda lain juga. Tetapi, ialah kita bayangkan diri kita. Okey, boleh tak semua orang isytiharkan diri dia adalah sebuah sendirian berhad? So, contohnya nama saya Ahyat Ishak Sendirian Berhad. Kita kena susun duit kita, urus duit kita macam diri kita ni sebuah sendirian berhad. Boleh tak kita sebut sama-sama? Baizura, thank you. Kita sebut sama-sama dalam kiraan. 3, 2,
1. Ahyad Ishak Sendirian Berhad. Come on lah. Semua orang kena turut serta. Ada ni, abang ni, kakak ni yang tak join. Adik-adik ada yang tak join ni. Saya dapat lihat anda. Anda yang dekat atas sofa tu, dekat rumah tu, yang kat office tu, kat dalam kereta tu, atas katil tu. Yalah macam. Okay. So, jangan sebut Ahyad Ishak. Sebut nama syarikat korang. Sebut nama syarikat korang. Nama syarikat sendiri. Nama syarikat sendiri. Okey, kita buat sama-sama ya. Kita sebut sama-sama. So, bila saya sebut 1, 3, 2, 1, anda sebut nama anda dan tambah Sendirian Berhad kat hujung. Okey, let's do it together. 3, 2, 1. Ahyad Ishak Sendirian Berhad. Okey. Good. Berikan tepukan tangan. Yeay. Nur Amalina Sendirian Berhad. Diana Sendirian Berhad. Syafina Sam Sendirian Berhad. Mira Sendirian Berhad. Okey, so kita ni lihat diri kita sebagai Sendirian Berhad. Okey. Kalau dalam Sendirian Berhad, bayangkan sebuah syarikat. Income tolak expenses. Duit masuk, kita tukarkan ni. Kita tukarkan. Duit masuk dengan duit keluar. Duit masuk dan duit keluar. Kalau duit masuk tolak duit keluar, sepatutnya ada apa? Kalau kita sebuah syarikat, duit masuk tolak duit keluar, sepatutnya ada apa? Hasilnya apa? Ada lebihan, thank you. Ada untung, ada surplus. Itulah keuntungan. I mean, basically itulah keuntungan. So kita ni dalam kehidupan, diri kita, duit masuk dengan duit keluar, yang mana kena lebih? Yang mana kena lebih tuan-tuan dan puan? Duit masuklah kena lebih, duit keluar kena kurang lah. Apa jadi kalau duit keluar tu lebih, duit masuk tu kurang? Jadi masalah lah macam yang disebut oleh Wahidah pagi tadi kan. Ni nak beli hartanah, tapi benda ni pun tak lepas. Ramai orang dia tak nak kupas benda ni, nak ulas benda ni, nak ajar benda ni. Dia just nak pergi terus merempit dengan hartanah. Inilah banyak kesilapan, kesengsaraan yang berlaku kerana benda ni tak dibuat dengan betul. Ilmu ni tak buat dengan betul. Okey, so apa pula yang akan berlaku apabila kita lagakan aset dengan liability? Apa yang akan berlaku kalau kita lagakan aset dengan liability? Inilah yang kita akan dapat net worth. Sepatutnya yang mana lebih? Mari kita tengok dalam bahasa lain. Ini adalah harta-harta kita. Harta kita lah, harta. Benda yang bernilai untuk kita kan? Yang bernilai, yang ada nilai. Liabilities ni hutang. Hutang dengan bank, hutang dengan orang, hutang dengan customer, hutang apa. Tapi kita ni, hidup kita ni ada tak benda yang bernilai dan ada tak benda yang kita hutang? Of course lah. So, kalau kumpul semua harta-harta kita, tolak hutang. Kita kumpulkan semua aset, tolak liability. Sepatutnya kita ada apa? Sepatutnya kita ada apa? Sepatutnya kita ada apa? Aset tolak liability. Sepatutnya yang mana lebih? Harta ke hutang lebih? Ada lebihan apa? Lebihan harta atau lebihan hutang? Sepatutnya ada lebihan aset. So of course kita nak net asset position lah kan? Kita nak net asset position. Kita nak lebih lah. And kita nak ada surplus lah kan? Ada lebihan lah. Inilah yang kita kena jaga. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tak jaga benda lain dalam kewangan, jaga dua perspektif ini. Yang pertama, income dengan expenses, duit masuk, duit keluar. And then, yang kedua ialah apa aset kita ada, apa hutang yang kita ada. Kita jaga dua ini. InsyaAllah kewangan kita itu terurus dengan cantik. Now, mari kita lihat. Selepas saya cerita pasal TPW kan, masa 12 lebih tadi, sebelum kita nak masuk ke dalam Zuhur rehat kan, masa rehat. Kan saya ada cerita, ada orang ada kitaran miskin. Ada orang ada kitaran miskin. Okey, mari kita letakkan nama-nama I'al tadi tu. I'al. Ada orang kata macam meneran lah ayat ni. Okey. Relax. Okey. I'al. I'al tu macam ada ain tu, ada ain tu. Okey. I'al. I'al ni ialah asas kepadanya. Nanti muka surat yang seterusnya pun kita akan cerita pasal I'al juga. Now, kita nak tengok
kitaran miskin. Kita akan tengok kitaran miskin. Ada 2 kitaran miskin ya. Ada 2 kitaran miskin. Okey. Kitaran miskin yang pertama. Duit masuk. Lepas tu dia belanja keluar. Oh, habis. Habis. Ini A. Ini A. Lukiskan tuan-tuan dan puan. Ini A. Duit masuk. Lepas tu dia belanjakan. Bayangkan apa masuk, apa pun keluar. Lain macam bahasa dia. Masuk, lepas tu keluar. Ini dia tak ada create apa-apa. Value atau apa-apa. Ini adalah kitaran miskin. Okey, nombor 2. Mari kita tengok kitaran tu. Duit masuk. Okey. Tapi dia corner tang lain pula. Dia tak pergi terus ke expenses tu. Tapi dia ada banyak liability. Dia ada banyak liability. Lepas tu dia keluar, tetap keluar juga duit keluar. Dia ada banyak liability. Okay. Ini kitaran miskin. Now, yang ini sebagai contoh, ini yang A ni ialah dia belanja segala-galanya. Memang 10 masuk, 10 lah keluar. 100 masuk, 100 lah keluar. Now, jangan silap sangka saya tak cakap ni orang miskin. Saya tak cakap ni orang miskin. Oh, okey. Saya tak pergi muka surat yang keduanya. Ini pergi masuk muka surat 10 muka surat 10 kitaran miskin. Saya tak kata ini orang miskin. Saya kata ini kitaran miskin. Now, kenapa saya kata macam tu? Now, bayangkan kerani 2,000. Apa masuk, itulah keluar. Lepas tu kita ada contohnya GM level. Gaji 20,000 sekalipun. Apa yang dia masuk, itulah juga keluar. Sama-sama miskin. Sama-sama ada kitaran miskin. Okey, faham Faham Ini bukan soal gaji besar macam ni, gaji kecil macam ni, gaji besar tu kitaran mewah, tak. Gaji kecil pun boleh kitaran miskin, gaji besar pun boleh kitaran miskin. And then yang warna biru ni. Warna biru ni siapa selalunya? Siapa selalunya? Ini adalah middle class. Middle class. Ini yang selalu ya hipster. Kerana dia akan sentiasa create hutang untuk gaya hidup, untuk dia nampak tak? Bahagian A ni langsung tercicir. Tak ada dalam flow duit dia. Okey. Siapa nak macam A dengan B? Siapa nak A macam ni? Tak nak lah, kita tak nak. Okey, kita tak nak macam ni lah. Dia tercicir terus ni. Okey, cun. Okey, jom kita pergi tengok. Saya skip ke muka surat ke-11. Muka surat 11. Kitaran kaya. Okey, macam mana kitaran kaya ni? Ini tak ada kena-mengena duit gaji kecil ke gaji besar ke. Ini soal kitaran duit kita. Money flow. Okey, mula-mula kita isikan dulu. Lepas ni mesti malam ni ada yang mengigau. Abang, kenapa ni bang? Oh, semalam belajar dengan ayat. Lain macam. Okay. Now, macam mana kitaran kaya ni, brother? Okay, kitaran kaya. Okay. Okay, dia masuk. Okay, income. Macam tadi, sama je. Tapi kat mana dia singgah dulu ni, dia berbeza. Okay. So dia pergi kepada aset. Dia beli aset. Okay, lepas tu aset ni menjanakan income. Lepas tu dia beli aset lagi. Aset menjanakan income. Lepas tu dia beli aset lagi. Menjanakan income. Ini. Dia pusing, punya putar alam. Oh, banyak duit dia. Okay. Barulah daripada situ, dia mungkin nak beli kereta. Tu dia berbelanja.
Dia nak ada apa-apa kos, dia akan berbelanja. Tapi dia akan cipta tu. Cipta ini adalah yang kita namakan sebagai inilah kitaran kaya. Yang kita nak jadi investor tu, macam mana aset. Inilah yang kita namakan higa. Allah, terkejut lagi. Petang-petang ni bersedialah terkejut-terkejutlah korang. Inilah yang kita nak wujudkan IGA. IGA ingat tak dalam kelas kita? Siapa yang join kelas tu korang untung. Kerana dalam kelas ini Ayat tak nak cerita apa itu IGA. Siapa yang join special class hari tu, korang lah yang layak dapat ilmu tu. Kerana itu Ayat akan share dalam TPW sahaja. Ini Ayat just cerita apa kita nak cari. Tapi apa itu IGA, Ayat tak cerita. Okay. Investment grade assets. Siapa yang tak join kelas persediaan, tanya yang lain tu. Ni cantik punya graf. Betul Hasni? Ini graf saya mahu. Ini macam saya mahu. Okay. So ada soalan yang sebenarnya team, please take masa Ayat terangkan masa TPW, ada banyak orang tanya soalan. Ada yang tanya pasal kalau high income earner, what type of property is suitable. Lepas tu ada yang tanya dia suri rumah dan ada terbeli rumah dan sebagainya. Okay, minta maaf Ayat tak dapat nak jawab semua soalan tu because Ayat ada modul. But I'm going to do my best to cover everything I can lah. Nanti just take note. Just take note ya. Okay, ini cantik punya yang kita nak create kan. So kat sini, aset ni boleh macam-macam lah. Aset ni boleh jadi, siapa kata hartanah saja? Hartanah, saham ke, bisnes, apa lagi aset yang boleh menjana pendapatan. Maybe digital products kan. Digital products. Kita tulis buku ke, kita dapat royalty. Hartanah rental, apa benda-benda yang dividen kan, dividen daripada saham, apa benda-benda yang boleh create, apa yang kita dah belajar tadi. Yang ni yang kita namakan passive income, recurring income. Korang dah faham tak kenapa Ayat tergila-gilakan sangat recurring income ni? Passive income gempak, tapi recurring income ni rupa-rupanya lagi gempak. Intellectual property kan. So we have to, in the journey of our life, maknanya dalam pengembaraan hidup kita, ingat tak kita ni semua pengembara, pengembaraan hidup kita ni kita nak gigih gagah gila-gila, cipta aset je supaya benda ni akan bergulung-gulung. Nampak tak bergulung? Bergulung-gulung-gulung zas. Ini apa? Okey, korang minat apa? Korang suka apa? Suka apa? Suka kereta. Bolehlah beli kereta. Nak beli boat. Tuan-tuan dan puan, kayanya Allah boleh bagi kaya. Saya naik satu boat yang nilai dia berbelas juta, bukan ringgit, US. Saya tidur di atas boat satu semalaman. Boat tu easily 50 million ringgit. Dan dalam boat tu ada berapa? 5 bilik tu dengan boleh masuk 11-20 orang. Bergantung kepada setting dia. Sangat-sangat mewah tuan-tuan dan puan. So ada orang sampai level macam tu. Dan aset dia yang saya difahamkan beratus juta ringgit. Aset. Dan ada orang lain yang manage tu aset dia. Macam mana kekayaan tu? Nak apa yang korang nak? Kereta, motor, ni liability kan? Okay. Lepas tu berbelanja. Kita punya lifestyle, holiday. Apa yang korang suka? Gadget. Gadget tu, gadget. Kita create lah aset dulu. Lepas tu lah kita nak pergi meroyan ke, nak go crazy on your lifestyle yang gadget. It's okay. So contoh, kereta. Kita nak kereta. Create lah hartanah and create the cash flow or create some other assets that will buy you your liability, your lifestyle dan sebagainya. Inilah sepatutnya. Masalah kita fokus yang kat sini dulu. Kita dah gelojoh kat sini.
tapi tak nak buat apa yang perlu. Yang kat sini dulu. Nampak Bila dilukiskan macam ni, barulah nampak dengan jelas. Betul tak? Barulah nampak dengan jelas. Am I correct? Betul tak? Setuju tak? Thank you Rohaya. Lifestyle tu ditaja oleh passive income. Saya ada kenal seorang jutawan ni, orang Melayu kita, dia suka jam. Dia suka jam. So saya bawa lah dia tengok beberapa jam. Dia tengok jam yang 20-30 ribu. Lepas tu kita tengok jam yang 100 ribu. Bayangkan, jam tetap jam je, nak tengok waktu je. Tapi ada yang 1 ribu. Lepas tu kita pergi singgah. Tak masuk Pergi singgah, jam yang 1 juta. 1 juta. 1 juta. Ya Allah tuan-tuan dan puan. So, dia dah beli ni. Dia memang kaya. Tapi dia cakap, tak boleh. Ni tak boleh nak sentuh I punya simpanan ada apa-apa ni. Saya yang benda-benda yang saya suka ni, saya akan gunakan duit investment. Duit investment ada lebih, yang tu saya belanja. Belanja jam, Rolex, Panerai, gaya hidup, nak modify kereta sport. Dia gunakan aset. Ni kaya ni, dalam bank berjuta-juta. Berenang dengan duit. Tapi dia tak sentuh simpanan. Dia tak sentuh duit company, duit dia. Dia nak cipta aset sebelum nak membeli. Nak bagi tahu, dia tu student akhiyat. Tengoklah cikgu dia. Okey. Orang Melayu, ramai orang Melayu hebat-hebat. Okey. Jom, kita skip. Kita dah settlekan page 12. Nampak tak? Nampak tak flow dia cantik je? Flow dia cantik. Okey. Now, kita nak pergi ke muka surat 13. Tuan-tuan dan puan, akhirnya nak kena minta maaf. Muka surat 13 ini akan membuat anda sangat happy atau sangat sedih. Semua cakap, oh no! Semua cakap, oh no! Tuan-tuan dan puan, dalam semua cerita, Hollywood ke, cerita Bollywood ke, mesti ada babak gembira, babak sedih, babak harapan, babak aksi, babak cinta, babak horror. Inilah babak horror untuk hari pertama kita belajar dalam Mega Perjuangan Tanah. Are you guys ready? Oh no, Nizam. Yes, Diana and Muhammad Syafiq. Dah ilaha illallah. Dah lah saya nak menyalin nota si Ahyat ni. Lepas tu nak tulis dalam Zoom chat. Inilah. I want to keep you busy. Busy with being engaged in the knowledge sharing. Okay. Apa ni? Apa dua kotak ni? Dia ada dua belah. Dia ada dua belah Saya lukis macam ni je, nanti saya akan padam. Okay. Dia ada dua belah belah kiri dengan belah kanan. Belah kiri dengan belah kanan mesti seimbang. Saya ulang Belah kiri dengan belah kanan mesti seimbang. Mesti seimbang Okey, apa yang kena seimbang ni? Mari kita lihat. Yang pertama ni ialah kita mesti ada duit. Okey. Dan kat sebelah kanan ni ialah hartanah. Kena seimbang? Iyalah kena seimbang. Mari kita lihat. Ini adalah cerminan hubungan duit dengan hartanah. Okey. Saya nak bagi contoh. Katakan kita nak 1x hartanah. Apa 1x hartanah ni? Kita anggap sajalah 1 unit hartanah. Bukan, tak semestinya sebiji hartanah, tapi untuk memudahkan, okeylah, nak 1 biji rumah. Saya nak sebiji hartanah. Dalam bahasa Melayu, kalau SPM nak lulus, sebuah hartanah. Okey. Tapi kita bahasa hipster, sebiji hartanah. Okey. Kalau kita nak sebiji hartanah, duitnya 1x ni, 1x hartanah, duit kena berapa x? Duit pun kena minimum. Ini minimum Minimum. Kena ada 1x untuk menanggung the acquisition of 1x property. So you need to have the power of 1 income to
acquire the power of one property. So saya tak tahu apa satu itu untuk anda. So saya memudahkan. Kita bagi contoh lah, kita bagi contoh. Rumah 300,000. Okey, kita bagi rumah 300,000. Nak sebiji kan? Nak sebiji. So berapa income yang kita kena ada? So sebagai contoh lah, kalau 300,000, contohnya kalau deposit 270,000, 30,000, so pembiayaan 270,000. So 270,000 ni lebih kurang 1,300, 1,200. Okey, katakan 1,300 lah. Katakan 1,300 bayaran bulanan. Ya, 1,300 bayaran bulanan. Okey, 1,300 bulanan. Okey. Ini adalah bayaran untuk rumah 300,000. Ini tak cerita lagi savings ya, ini cerita pasal komitmen bulanan sahaja. RM1,300 komitmen bulanan. Kita kena bayar pembiayaan lah, bayar bank. 1,300. Berapa gaji yang kena ada untuk dia boleh membayar 1,300? So, kita ambil rule of thumb. Ni Maha Guru dekat US pun guna rule of thumb macam ni, dekat Australia pun guna yang macam ni, kat UK pun saya yakin lebih kurang je macam tu. So katakan bayaran bulanan ini adalah 1/3 pendapatan bulanan. Okey. Ni macam soalan kebat sikit lah, kemahiran berfikiran aras tinggi. Siapa yang ada anak bersekolah tu faham apa kebat. 1,300 bayaran bulanan ialah 1/3. 1/3 pendapatan sebulan. So berapakah 3/3? Kan ni macam ni 33%. Berapakah 100%? Anda faham tak maksud dia? Kita darab je lah 3. So inilah dia punya income bulanan. Ini adalah bayaran bulanan. So, siapa yang nak ada sebiji rumah yang 300,000, dia perlu ada income 3,900 sebulan. Kerana dia nak menanggung 1,300 bulanan. Okay, is that good? So far faham? Okay, now. Kita nak cerita pasal kita nak 10x. Grant Cardone kan? Grant Cardone duk cerita 10x. Fast action, fast results. Massive action, massive result. The 10th degree. Apa tu? 10x tu kan? So katakan kita ambil rumah yang sama nilainya 300,000, kita nak 10 biji. 10 biji. So jadinya berapa? 3 juta. Boleh nak berapa rumah pun, tapi kita kena faham bahawa duit dengan hartanah ni kena seimbang. Dia kalau tak seimbang, dia tak boleh nak menyambut ni. Okey. So apa yang anda lihat kat sini? Hartanah pun dia kena 10x lah. Duit kena 10x lah juga. So berapa bayaran bulanan yang dia kena tanggung? 13,000 bayaran bulanan. Okay. So berapa income yang dia perlu ada untuk menanggung bayaran ini? No problem nak 10 biji ke berapa biji ke. Tapi better make sure your income ni kena seimbang. Dah mula nampak tak trend dia? Nampak tak trend dia? Nampak tak kenapa ayat kata slide ini, modul ini sahaja akan buat anda akan gembira atau membuat anda sangat sedih. Kerana ini adalah hakikat. Ini adalah reality. So nak 100 biji hartanah. Okey, jom. Kita susun elok-elok. Tapi realistik. Berapa ni? So kalau rumah yang 300,000 ada 100 biji baru 30 juta. Baru 30 juta. Yang orang kaya yang saya jumpa tu bot dia saja. Bot dia saja lebih 50 juta. Dulu dia ada beberapa bot. So tak nak bayang kan? Tanyalah rumah dia berapa harga. Kalau dia ada bot 50 juta, rumah dia agaknya berapa? Rumah dia agaknya berapa? Kalau bot dia 50 juta, rumah dia berapa juta?
Rumah dia berapa juta? Ini orang-orang ni dia tak keluar kat social media. Weh, Nur Amirah 500 juta kot. Rumah kalau setengah bilion memang macam istana negara lah. Okey. Rumah dia yang saya difahamkan tidak terlalu mewah. 70 juta sahaja. Tak terlalu mewah. 70 juta. Dia ada boat 50 juta. Kereta dia? Kereta. Tanya kereta. Kereta dia berapa juta? Orang yang kaya macam ni. Kereta dia. Dia tak banyak kereta. Dia ada 2 biji kereta je. Tak gila kereta. Dia ada kereta Rolls Royce 3 juta. Lepas tu dia ada Alphard. Alphard 300,000. Itu je. Of course family dia adalah. Tapi tak ada, dia tak gila kereta ni. Dia tanah. Dia gila tanah. Tanah. Jet peribadi dia tak ada. Tapi dia jet dia bukan jet punya group. Dia orang-orang kaya ni dia ada geng boat. Dia ada geng yang jet. Dia ni geng-geng boat. Okay. Okay. So berbalik kepada contoh kita. 30 juta. So, okay. Pendapatan kita pun kena menyambut lah apa yang kita nak tanggung tu. Alah, bayaran sebulan baru 130,000. Bayaran sebulan. Okay. Berapa pendapatan sebulan? Pendapatan dia 390,000 sebulan untuk menanggung rumah yang macam ni. Okey. Besar gila kan? Bilangan ini, jumlah ini. Ayat nak engkau orang macam ni sahabat-sahabat semua. Ya betul, mungkin nilai-nilai ini satu nilai yang sangat luar biasa yang tak tercapai oleh akal kita. Tapi untuk kita nak berjaya mencapai benda-benda ni, dalam otak tu kena percaya dulu. Dalam otak ni dia kena terima dulu. Dalam otak dia tak boleh reject. Dalam otak dia dah boleh accept. Dalam otak dia mungkin bukanlah nak bongkar dan berangan-angan yang tidak ada asasnya, tetapi dalam otak ni dia cakap yes, I can do it. Kerana orang itu jadi kaya di dalam minda dia sebelum dia jadi kaya di dalam hidup dia. I repeat a person becomes rich in his mind way before he becomes rich in his real life. Inilah dia. Do you like that? Do you like that statement? Kita jadi kaya dahulu dalam minda kita sebelum kita betul-betul jadi kaya. Ramai orang miskin kat minda. Mana mungkin nak jadi kaya dalam dunia, dalam kehidupan. So ini kasih betul dulu. Hartanah yang antara 2 telinga ni, ada lebih kurang 6 ke 7 inci ni. Hartanah yang antara 2 telinga kita ni, otak kita ni. Ini kena kasih betul dulu. Real estate yang ini betul, nanti real estate dalam dunia ni no problem. So tuan-tuan dan puan, inilah realitinya. Kita nak kena jaga yang mana dulu? Kita nak yang hartanah. Tapi kita kena jaga yang ini dulu. Jaga sebelah sini dulu. Yang saya starkan ni. Kerana daripada sini nanti dia akan automatic. Dari sini dia akan automatic. Dari sini dia akan automatic. Inilah yang kita kena betulkan dulu. Saya nak bagi satu kenyataan. Sahabat-sahabat semua tuan-tuan dan puan, minta maaf. Tak tahu tiba-tiba saya terkena pula ni, selema ni. Okay, jangan risau, dalam Zoom dia tidak dapat menjangkiti anda. InsyaAllah. Okay. Saya nak keluarkan satu kenyataan yang sentap. Kan saya dah janji, hari ini dengan esok saya nak sentap je kerja saya. Boleh tak saya dibenarkan bagi kenyataan yang sentap? Boleh tak? Okay, boleh. Sharifah cakap boleh. Kalau korang marah dengan kenyataan ini, jangan marah saya. Marah Sharifah. Tak. Okay, macam ni Ni kenyataan. Vijendran. I like that. Bring it on, my brother. Bring it on. Okay. Silat. Okay. Okay, silat. Okay.
Ini kenyataan dia. Orang yang ada lebih banyak hartanah daripada kita, ya, orang yang ada lebih banyak hartanah daripada kita, kemungkinan besarlah pendapatan dia lebih daripada kita. Allah. Macam, okey tak? Dapat tak kaitkan benda tu? Vigendran. Vigendran dia gelak. Vigendran, serius lah ni. Saya tengah serius lah Vigendran. Vigendran Balakrishnan. Lagi you gelak lah sama saya. Betul tak kenyataan ni? Hakikat betul tak? Vigendran dah agak masih isi 10x. Inilah realiti. Inilah realiti. Yang kita ni, tuan-tuan dan puan, yang kita ni, kita nak 10x hartanah. Tapi income kita 1x. Dia tak boleh pergi lah. Dia tak boleh pergi. Oh, dia reject. Macam access card kita kan. Access card kita dah kena terminate. Okay. Kita dah kena buang kerja. Access card tu dia dah terminate. Kita nak masuk balik. Tak dibenarkan masuk. Oh, dia reject. Reject, tuan-tuan dan puan. No. No way. Jose. No way. Dia tak jadi macam ni. Dia hanya selaras. Sama level. Ya, hayya. Pahit ditelan. Wow. Now, macam ni. The moment that you can accept this reality, saat yang kita boleh menerima hakikat ini, saat itu kita akan bertindak dengan bijak dan betul. Setuju ke? Setuju sangat. Tak apa, kita nak kejar hartanah-hartanah ni. Tapi the moment that you can accept this, then you know what to focus on. That you know what is the problem. Inilah masalahnya, kita nak solve problem tu tapi solve the wrong problem. Macam mana nak bagi lulus pembiayaan? Macam mana nak tipu bank supaya aku daripada satu dapat beli dua? Mungkin bolehlah. Mungkin. Ada tak pernah dengar orang goreng bank statement? Pernah tak ada korang dapat WhatsApp ke atau dengar-dengar daripada kawan, ada seorang mamat ni dia boleh goreng putar alam satu kali, engkau boleh beli lebih daripada tanah yang kau nak tu. Oh, memang ada benda-benda macam ni. Memang ada dan memang lepas pun benda-benda macam ni. Tapi yang itu bolehlah. Tambah satu. Dia tambah. Dia tak X. Dia setakat nak tambah one more tu, boleh curi-curi. But it's not the fundamental. Okay. Ada kala hujan. Apa tu ada kala hujan? Okay, this is good. This is powerful stuff, right? This is powerful stuff, yes? Okay, so tuan-tuan dan puan, kita dah selesai cerita pasal kewangan ni sikit. Esok kita akan revisit, kita akan melawat semula cerita pasal kewangan. Kerana kita nak cerita tentang bekalan perang. Nanti saya akan cerita esok. Tapi saya nak stop sekadar ini. Boleh ke? Saya nak stop sekadar ini dan kita nak masuk cerita tentang ekonomi dan pasaran hartanah. Oh, ini best. Ini best tuan-tuan dan puan. Okey, dengan itu saya nak kena break mood anda ni sekejap. Tim, saya nak berjoget lah. Saya nak berjoget boleh ke? Dan saya nak paksa semua orang berjoget. Kita dah belajar ni, kita dah belajar macam-macam. Okey, tentang flow of money, ira'al, kita dah belajar. Kita dah belajar tentang hakikat yang membuatkan kita gembira atau sedih itu tadi. Now, kita nak break. So dengan itu saya nak anda semua orang bangun. Jom kita break. Break sekejap. Too much of a good thing is also not good. That applies to ice cream and cookies. Saya ni hantu ice cream dan cookie. Okay. Alright. So semua orang kena buat apa yang saya buat. Jom. The full song. Hai. Belakang dah tukar dah. Lagu belum keluar lagi. Saya kena berjoget je lah ni. Okay, get ready. Semua orang bangun. Jom. Okay, semua orang bangun. Bolehlah kita joget-joget sikit. Bukanlah joget sangat. Kita nak ambil energy. Dan joget ni, insyaAllah semua aksi-aksi yang saya buat ni,
semua patuh syariah. Kita nama pejuang hartanah ni dia kena patuh syariah. Masih di. Okey, jom. Okey, tuan-tuan dan puan, jom. Get ready, semua orang bangun. Dan ikut gaya saya, jom. Put on your music. Put on your music kuat-kuat. Jangan nak dapat energy, jom. Energy dah ada apa ni? Okey. Lari, lari, lari. Pusing, pusing. Pusing lagi. Okey, stop. Ikut ayat. Bangkit. Terbang. Kau dan aku. Pecut-pecut. Okey, jom. Pecut-pecut. 1, 2, 3, 4, go. 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 Melangkah ke depan. Go. 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 Masa hadapan. Okey. Oh, oh, oh. Okey, kita masih di sini, jom. Kejar impian anda. Usaha sungguh-sungguh. Gigi gagal gila-gila pusing. Okey, pusing balas. Okey, stop. Masa. Jom kita pancarkan kuasa. Okey, engkau. Jom kasih api, kasih api. Pecut-pecut. Jangan lemah. Let's go. Pecut-pecut. Jangan lemah. Okay. 1, 2, 3, 4. Go. 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 Kita masih di sini. Yeay. Wow. Macam. Okey, suka tak? Suka tak? Lepas ni kita cari lagu dangdut. Astaghfirullahalazim. Okey, okey, okey. Ahyat, kena ingat. Ahyat baru balik haji. Dangdut-dangdut ni kita buat kat rumah je lah, Okey, okey, okey. So you guys energize? Terbaik, terbaik. Boleh tak ada tulis yay? I like that word yay. Yay ni, kalau kita down, kita cakap yay. Terus happy. Boleh tak ada tulis yay? Vijendran, Syafi'i. Syafi'i lagi, Syafiq. Hasni, and Anwar. Alah, tak dapat nama. Okey. Dan nama-nama yang lain. Okey, thank you, thank you. Nizam, Utbah, Nur Zaimah. Syafina, korang joget tak ni? Saya dapat lihat tadi. Ada yang pandang je kan macam tak apa-apa ayat ni aku nak belajar hartanah. Nak suruh berjoget pula. Ada yang macam tu. Ada aku bawa menari-nari ni aku tak buat lah. Aku tak buat. Ini semua poyo. Ni semua poyo. Jari-jari joget gak tadi. Okey, Mazura. Nur Amira joget dengan kucing. Nama kucing tu Oyen ke? Sampai kedai pun ada nama kedai Oyen. Okey, Rohaya suka. Ini mesti geng-geng Zumba. Puspanita ke tak bukan Geng-geng Zumba mana-mana. Okey. Alright. Okey. Barulah best belajar dengan Ahyat ni. Betul tak? Okey kan? Okey. Alright. Kita nak masuk benda serius. Okey. Kita nak masuk muka surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 14. Boleh tak anda type 14? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak anda type 14 dalam ruang chat supaya Ahyat tahu korang dah step into the workbook. Bismillah. Bukan korang je yang memerlukan cetusan dan suntikan energi tu. Saya pun perlukan. Okey. Oi, 14x. Wow, 14x I like that. Okay, semua dah berfikir. Itulah geng-geng yang some of you get it very quick. Some of you get this realization very quick because it's actually very fundamental. Benda-benda yang simple sebenarnya.
Okey, tuan-tuan dan puan, kita nak bercerita tentang benda yang serius sekarang. Muka surat 14, kita nak bercerita tentang krisis. Kita nak bercerita tentang krisis. So, krisis ni dalam bahasa Inggeris, krisis. Dalam bahasa Melayu, krisis. Tapi dalam bahasa Cina, dia ada dua perkataan ni. Dia adalah, ya. Ini adalah karakter pertama dan ini adalah karakter kedua. Dalam bahasa Inggeris, bahasa Chinese, ini adalah Wei Ji. Benda ni kita kena faham tau. Bahasa ni melambangkan bangsa dan bahasa ini, Ustaz Fazrul dia cakap apa? Dia ada psikolinguistik. Dia ada psikologi di belakang bahasa. So kalau kita bercakap dengan orang yang berfikir dalam bahasa Mandarin, berbeza cara berfikir dia berbanding dengan orang yang berfikir dalam bahasa Melayu, berfikir dalam bahasa Inggeris, berfikir dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jepun. Dia ada psikolinguistik. Dia ada psikologi itu, dia akan terpengaruh dengan bahasa pemikiran kita. Semua orang yang berfikir, dia akan berfikir dalam satu bahasa. Maybe it's English, maybe it's Malay. But what if kita berfikir macam Chinese, dalam bahasa Chinese? So bila kita melihat krisis, tuan-tuan dan puan, okay, kita akan lihat masalah, problem, risiko, kebahaya dan sebagainya. So kita akan melarikan diri daripada perkataan krisis ni atau apa-apa yang kita kaitkan dengan krisis. Tapi orang Chinese, diorang melihat krisis ini sebagai dua perkataan. Dua perkataan ni Dua perkataan. Perkataan pertama, dia lihat sebagai bahaya, betul, bahaya. Dan lagi satu ni dia lihat sebagai peluang. Bukanlah dilihat, maksudnya Wei ni bermaksud bahaya. Dan G ni ialah bermaksud peluang. Sebenarnya, kalau anda kaji lagi, saya membaca kupasan-kupasan pakar bahasa tentang perkataan Weiji ni. Sebenarnya, G ni tidak bermaksud peluang, tapi dikaitkan dengan perkataan peluang kerana Ji Hui itu adalah peluang. G ni ialah satu titik masa yang boleh jadi untung, yang boleh jadi rugi. So, satu titik masa yang kritikal lah maksudnya. So, yes, bahaya tu ada, tapi it's also satu titik peluang yang titik masa yang boleh jadi untung atau rugi. So yang mana satu? Of course dia boleh jadi satu opportunity lah, peluang lah. G tu kan. Okay, so apa yang kita belajar kat sini? Ni pendapat Ahyat. Ni pendapat Ahyat. Okay, dalam keadaan krisis dan Ahyat tak nafikan sekarang ni kita memang dalam keadaan krisis. Kalau ada orang kata, now is happy time. Of course, good time, bad time, there's always opportunities, right? But it's okay to admit and call it out. So we're calling a spade, right? So now it's a crisis, moment crisis sekarang kan. Macam-macam krisis, krisis politik, krisis ekonomi, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia, krisis kesihatan. Okay, so fine. So dalam keadaan krisis, kita kena buat dua perkara. Berapa perkara? Dua perkara. Perkara pertama, kita kena jaga diri. Ada tiga benda diri, keluarga dan tim yang kita pimpin. The teams that you lead. Kena jaga diri, keluarga, tim daripada apa? Daripada bahaya lah. Okay. Okay, bila kita dah jaga diri kita ni daripada bahaya, barulah kita boleh merebut peluang yang sebenar. The real opportunity, because some things might not appear real. It might appear real, but it's not a real opportunity. Dia bukan peluang yang betul-betul memberi manfaat kepada kita. Barulah kita boleh merebut peluang-peluang yang sebenar. So dalam krisis sekarang, ya betul kita kena jaga diri, keluarga dan tim yang kita pimpin daripada bahaya. Untuk merebut peluang-peluang yang sebenar dalam dunia hartanah sekarang. Because ada je yang nampak macam peluang tapi sebenarnya perangkap. Saya suka perkataan peluang dengan perangkap. Because boleh jadi perangkap.
Boleh jadi perangkap. Okey. Okey, ini pendapat Ahyat sahaja. Ini pendapat Ahyat sahaja ya. Tengok kalau korang setuju. Apa tu? 80% of Malaysians dalam keadaan yang diorang kena jaga diri, keluarga, bisnes diorang, tim diorang daripada bahaya. Inilah yang kita namakan sebagai survive. Defensive. Ini kena defensive. Yang 20% ni dia bukan survive, dia thrive. Dia lagi mencanak, lagi maju. Dan dia jadi offensive. Dia boleh menyerang. Ni boleh serang lah. Yang ni dia tak boleh serang. Dia kena jaga diri, keluarga dan tim yang dia pimpin. So inilah kedudukan yang kita lihat sekarang. Is there anything wrong if you are in category A? If you are here, is it bad? No, it's just the situation that we are facing right now. So we have to be aware of the situation and then do what is correct for that situation. So if you are at category B, kita boleh menyerang. Okay, team boleh tak buat poll? Boleh tak buat poll? Kita nak buat poll. Dia pilih A atau B je? Anda pilih A atau B sahaja? I just want to know. Ahyat tak nak tanya dalam Zoom chat. Because Zoom chat tu nanti ada nama anda. Tapi saya nak tengok kat dalam poll. Ya, dalam poll okey, dalam poll anda kategori A atau kategori B. Okey. Kategori A ni mungkin income terjejas, ya. Kita baru mula berniaga atau kerja yang baru. Dia tak stabil kan, kerjaya tak stabil mungkin. Kita mungkin tidak ada income yang kuat. Ya? Tidak ada income yang kuat. Alright. Dan B ni pula income makin bertambah. Okay, income stable atau makin kuat. Maybe things are just happening, it's growing. The business deals are happening. Okay. Anda pilih yang mana? Anda dalam kategori yang mana? A atau B ya? Okay, team. Anda kategori yang mana? Okay. A atau B? Okay, can we launch the poll? Team saya terkejut ni. Sorry, team. Okay. So kita nak launch poll. Boleh tak anda jawab poll ini? Okay, anda dalam kategori yang mana? Launch. Okay. Anda dalam kategori mana? Boleh tak jujur? Anda boleh menyerang atau anda kena defend? Anda boleh menyerang atau anda kena defend sekarang ni? Rasa-rasa lah, rasa-rasa. It might not be exactly 80-20. Kan? Okay, jom. Mana yang lain ni? Korang AFK Jawab je A atau B, tak payah nak fikir banyak. Kita ni dalam kategori yang boleh serang ke atau tak boleh nak serang? Okay, lagi. Di mana anda? Di mana yang lain ni? Okay, Fairul, Saiful, jawab kat dalam poll. Keluar tak poll dalam tempat anda? Dalam Zoom anda. Thank you, Syafinas. Okay. Vijendran, thank you for the feedback. Thank you. You're always so helpful. Thank you, Elisa. Alright, done. Okay. Ramai AFK ni. Tak tahu dia orang ada kat mana ni. Dia orang masuk Zoom tapi dia orang tak ada. Okay. Alright, so lock the poll and share the poll results. Dia lebih kurang 50-50 lah So, okay. So, thank you Nurjana. Alah, hai. Okay. So kita ada berapa ni? A is 59% and B is 41%. Okay, so it's not exactly as how I hunch. Maybe this was during the time yang pandemic.
ramai orang tak ada kerja dan sebagainya. Sekarang ni dah ada income balik. So it's almost, I mean 60-40, you know, it's all, yeah, it's all 60-40 lah, 60-40. This is interesting. Thank you kerana mengambil turut serta dalam survey ni. At least we know the state of the rakyat right now kan. Alright, so Alhamdulillah. So dalam kategori A, kita kena buat apa yang perlu. Perbetulkan, kena kuatkan, stabilkan. This is not the end of the road. Ini bukan death sentence. Macam ada orang tu kena apa tu hukuman jail. Jail kan. Dia memang setengah trending kan isu-isu pasal penjara ni sekarang ni. So ini bukan hukuman seumur hidup. Kita boleh merubah nasib kita selagi kita berusaha. Yang ini pun jangan syok sendiri sangat. Kita 41% ni boleh menyerang. Janganlah serang sampah. Janganlah serang benda-benda yang akan menyerang kita balik, makan diri kita balik. So kita kena pilih hartanah yang iga. Jangan hartanah yang sampah. Okey? Allah, Syafi'i, Allah. Okey. Tak tahulah Syafi'i kes tu ada orang gembira, ada orang sedih. Yang penting hartanah ni neutral. Okey. Now, mari kita masuk. Okey, tuan-tuan dan puan, Ahyat akan pastikan bila anda belajar statistik dengan Ahyat petang-petang hari Sabtu, dah setelah kita seharian kita belajar, korang akan rasa enjoy dan rasa best. Ini bukan kelas statistik biasa. Okey. So tuan-tuan dan puan, apa yang anda lihat di sini? Ini adalah carta ekonomi kita. Dan dia mengukur pertumbuhan ekonomi satu tahun itu berbanding dengan tahun yang sebelumnya. Okey? Dia pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Dan perbandingannya ialah tahun itu dengan tahun sebelumnya lah. Okey, so ada time dia naik, ada time dia turun, betul? Ada time yang dia naik sangat banyak, ada time yang naik sikit. Ada time dia turun sikit, ada time yang dia turun banyak sangat. So apa yang kita nak lihat sekarang ni, saya nak anda lihat, because kalau kita tak hadam dan faham carta ekonomi ni, kita nanti takut tak dapat faham kisah hartanah. Kalau kita nak tulis satu kitab hartanah, ni memang the kitab of the kitab, ni memang kitab hartanah. Dalam kitab tu, kalau tak ada satu chapter tentang ekonomi, kitab itu tidak lengkap. Faham tak? Anda faham tak maksud dia? Okey. Nanti Ahyat terangkan apa itu grey dan sebagainya. Okey. So, apa yang anda lihat ada 3 warna. Warna biru ialah 6% and above. 6% and above. Vigendran, grey is 6% and below. 0 to 5.9% lah. Lebih kurang macam tu. Okay. So, I want to know that red line tu, that's where the 6% is. Why I want to know that is because I want to know where Malaysia was in 1980s, 1990s, 20s, and 2000, 2010s. I just want to know where we are. So we can see in the 1990s, there was a lot of dark blue. So we were growing really, really well. Kan? That was like the golden years of Malaysia lah kan? Okay. So grey and then merah ni apa? Merah ni apa tuan-tuan dan puan? Merah ni apa? Merah ni apa? Merah. Ada berapa merah dalam carta kita? Ada berapa merah dalam carta kita? Boleh tak korang tulis ada berapa merah? 4. Okey. Kalau ada orang nak tulis lain daripada 4 tu, memang pelik. Okey. Ada merah, ada 4 Okey, krisis. So merah ni yang kita namakan krisis lah. Okey. So Ahyat nak bahagikan dulu. 90s. 80s, 90s, 2000s, 2010s, and 2020. 1980s, 90s, 2000, 2010s, 2020s. Okay. Mari kita tengok. Setiap 80s, 90s ni, setiap 10 tahun ni ada berapa kali merah? Okay, ada 1 merah. Ada 1 merah. 80s ada 1 merah. 90s ada 1 merah. 2000s ada 1 merah. 2010 tak ada merah. 2010 tak ada. 2020 ada. Can we have quick zoom on the graph?
Ya, dia sepatutnya ada dalam workbook anda. Workbook anda tu jelas tu. Okey. Ya. Uh, Okey. Okey. So boleh tak anda ukur? Thank you, Hasni. Okey, boleh tak anda ukur daripada 1985 ke 1998, berapa tahun tu? Berapa tahun? 10 tahun ke? 13 tahun. Betul? Okey, 1998 sampai 2009. Berapa tahun? 11 tahun. 2009 sampai 2020. Berapa tahun? 11 tahun. Siapa duk kata setiap 10 tahun ada krisis ekonomi kat Malaysia? Kalau ada orang kata the cycle, saham cycle tu, itu kena kaji separately, berasingan. Tapi siapa kata ekonomi Malaysia ni setiap 10 tahun akan krisis? 13 tahun ni 10 tahun sangat 11 tahun ni 10 tahun sangat 11 tahun ni 10 tahun. No. So kadang-kadang kita ni main sedut je muntah-muntah orang, setiap kita sedut je muntah-muntah dia, lepas tu kita muntahkan balik ke orang, so orang pula sedut tu, setiap titis muntah tu dia sedut dengan straw lagi, lepas tu dia muntah balik ke orang lain, dia muntah balik ke orang lain. Saya sengaja nak buat korang jijik. Okay? Kerana inilah tabiat kita, ambil je benda yang orang cakap, langsung tak buat kajian sendiri. So based on growth of economy in Malaysia, there's no such thing as exactly every 10 years. No. I don't know. It's 13, 11, 11. Dikatakan, adakah 2022 ini akan menjadi merah? Mungkin dia jadi W. Okay. So kita boleh lihat kat sini tuan-tuan dan puan, kita boleh lihat kat sini. Setiap kali krisis ekonomi ni, dia ada V-shape recovery. Nampak tak? V-shape recovery. Nampak tak? Sebelum merah tu, dia grey atau blue, and then dia akan naik balik. Sama juga yang 2020 punya, dia akan V-shape recovery. Dia V-shape recovery Okay. So apa yang kita belajar daripada carta ini? Ini carta ekonomi daripada tahun 1981. So bayangkan ini carta ni 1981 hingga 2022. Berapa tahun tu? Berapa tahun tu? 41 tahun. Ada tak orang yang lagi muda daripada 41 tahun? Ada tak? Ya, ada tak? Yang lagi muda daripada 41 tahun. Thank you Diana. Okey. Ramai yang lagi muda. Vijendran lagi muda. Diana, Sharifah, Syafi'i, Hafidah, Fakrul. Okey. Maksudnya carta ni lagi tua daripada anda. So kita kena faham lah. Yes, penting tak nak tahu sejarah? Yes, sejarah ni tidak akan menjamin apa yang akan berlaku di masa depan. Tetapi untuk memahami apa yang sedang berlaku sekarang dan untuk memahami apa strategi yang terbaik untuk masa depan, kita nak kena belajar sejarah. Kita nak kena belajar sejarah. Okey. Itu nombor 1. Carta ni Okey, nombor 2. Nombor 2, kita bercerita tentang krisis ekonomi. Saya nak bagi beberapa kenyataan. Okey. Dia pernah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Setuju tak dengan kenyataan ni? Setuju tak dengan kenyataan ni? Kalau anda setuju, benda ni pernah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. So adakah tabiat kewangan kita, disiplin kewangan kita akan berbeza? Tindakan kita berbeza, perancangan kita berbeza. You know that it has happened, it is happening, and it will happen again. But why do we still act the way we act? And why do we still do what we do kan? Okay, so bercerita pasal krisis ekonomi ni. Bercerita pasal krisis ekonomi, dia akan recover. Saya guna perkataan
bahasa Inggeris. Dia akan recover juga. Dia ada recover yang V, kan ada orang cakap U, alamak tak naklah W. W ni nanti kan tahun depan dia ke down balik, up balik. Ada K shape recovery lah, macam-macam lah kalau nak detail sangat. Tapi apa yang kita boleh lihat, sebelum krisis tu memang dia ekonomi kita okay, and then krisis akan diikuti dengan tahun pemulihan. And then dia pulih balik, dia jatuh, dia ada V. So insyaAllah the same thing, God willing, the same thing is going to happen again, right? Okay. Tuan-tuan dan puan, Ahya nak bagi satu statement. Yang ni tak tahulah sentap atau rentap. Yang ni tak tahulah. Dia mungkin akan memberikan anda semangat luar biasa. Okay. Dah duk sentak-sentap ni, kita nak bagi ledakan energi. Siapa nak ledakan energi? Okay. Now, this is my statement. This is my statement. Anda tak perlu percaya, anda tak perlu setuju. You don't have to believe me, you don't have to agree with me. Okay, now, here is the statement. Tengok, korang setuju tak dengan statement ni? Statement apa ni ayat dia cerita ni? Statement apa yang ayat cerita ni? Apa benda ayat nak cerita ni? Ayat punya punchline ni. Jangan stop kat sini. Ada lagi satu calip yang saya nak buat. Zat! Korang dah nak terpedaya dah tadi. Dah nak terpedaya. Equation apa yang sesuai? Saya buat sama dengan. Ini bukan statement yang betul. Ekonomi negara sama dengan ekonomi diri dan keluarga. Ekonomi negara sama dengan ekonomi diri dan keluarga. Itu tidak betul. Tapi dia sebenarnya ini. Saya ulang ekonomi diri dan keluarga kita sebenarnya, ini bahasa dia, langsung tak ada kena-mengena dengan ekonomi Malaysia. Langsung tak ada kena-mengena. Kalau kita boleh terima hakikat ini, punchline ini, insya-Allah dalam good time, bad time, kita akan thrive, kita akan not only survive but we thrive. Kita akan lihat peluang-peluang yang ada, kita boleh dapat selamatkan diri daripada bahaya. Elisa setuju kan? Capital letter ni. Betul tu. Kenapa? Kenapa ayat cakap macam ni? Masa ekonomi naik, ekonomi kau naik sangatlah Kenapa tak beli hartanah? Kenapa tak invest? Kenapa tak jadi jutawan? Masa ekonomi down, kau punya ekonomi pun down sangat Keperasaan tu yang down. Memang betul ada orang yang terkesan, but is it really tied to it? Okay. Thank you Vijendran jawab soalan Hasni. I love this going on. Sharifah, betul. Dia tak ada kena-mengena. Masa ekonomi boom, ada tak usahawan ke peniaga ke investor yang jadi kaya raya? Ada. Masa ekonomi down sekarang ni, yang kita rasa down ni, ada tak usahawan investor yang jadi kaya? Ada. Malah, thank you Syafi'i. Dalam keadaan krisis. Allah, dalam keadaan krisis. Ni nak kena tulis. Betul. Syafi'i inspire saya untuk tulis ni. Krisis apa maksud dia? Ini sifu saya ajar saya. Krisis apa maksud dia tuan-tuan dan puan? Sifu saya Azizi Ali. Dan sifu ramai orang lah. Kenapa dia sifu ramai orang? Dia tak banyak lah tulis buku. Dia cakap kat saya lebih 30 biji buku dia dah tulis. Engkau dah tulis berapa banyak buku Ahyat? Baru tulis 2 campur 1. Dia macam sumbangan kepada buku ketiga. Okey lah, 2 buku. 2 buku. Sifu saya ada 30 lebih buku. Okey. Siapa pernah baca buku dia? Semua buku dia dah baca. Rohaya, saya jatuh cinta dengan kewangan, pelaburan, hartanah ni kerana antara dia lah sifu saya awal. Azizi Ali, Rene Leong, Milan Doshi. Ini guru, maha guru yang awal-awal dulu. Awal tahun 2000-an dan semuanya. Okey. Azizi Ali cakap apa? Krisis. Apa maksud krisis? Pemindahan kekayaan. Allah. Daripada siapa? Daripada yang tak bersedia
kepada yang bersedia. Dia ada sebut lagi lah. Yang berilmu, yang berstrategi kepada orang yang tak berilmu, yang tak ada strategi, yang tak ada perancangan, yang tak ada tim. Kepada orang yang ada lah. Oh, ini sentap. Oh, ini sentap. Masa saya dengar dia cakap kali pertama tu, saya cakap, wow, this man is brilliant. Itulah, beza orang yang hebat dengan kita ni ialah cara dia berfikir je. Badan dia tidaklah 10 kali lagi sasa daripada kita. Handsome ke tak handsome ke, cantik ke tak cantik ke, itu tak penting. Ni mindset dia ni. So you pilih lah, you pilih. Sekarang ni dalam krisis, you cakap you krisis sekarang ni. You pilih. Kekayaan itu ada berpindah daripada you kepada orang lain atau daripada orang lain kepada kita. Dia bunyi macam, dia boleh jadi bunyi macam opportunistic jugalah. Dia bunyi macam mengambil kesempatan atau orang lain lah pula. Tapi anda faham maksud dia? Anda faham maksud dia? Because this thing is going to happen whether you like it or not. This is economy, brothers and sisters. So if you understand this, the national economy, the global economy has nothing to do with my economy and that of my family's economy. Has nothing to do. So I can turn it good, I can make it better, I can fight and make sure that I thrive during good and bad economic situation. Is this powerful or powerful sangat? Gempak gila tak benda ni? Ini saya belajar daripada Datuk Seri Mahathir. Datuk Seri Mahathir cakap ayat macam Wahidah cakap. You kena protect otak you ni. You kena protect jiwa you ni. Daripada masuk benda-benda yang negatif. Economy is bad. Ni tak ada peluang lagi dah. Mana ada orang nak ada duit lagi dah. You have to protect. Protect. Setiap hari ni kena protect. Because akan ada je benda-benda masuk. Tuan-tuan dan puan, ayah nak cadangkan. Ayah nak cadangkan kalau anda setuju. Ni Azizi Ali dah ajar saya daripada awal dulu. Cakap apa? Stop reading newspaper first thing in the morning. Stop listening to news first thing in the morning. Pagi-pagi kita kena ada ritual. Saya adalah zikir-zikir dia, mak surat dia, dengan yasinnya, dengan energy videos kan. Affirmation. So I have a ritual, morning ritual. Morning kita ni kena power. Morning kita tak boleh nak buka terus tengok alamak bas terhumban dalam gaung. 40 orang mati. Allah. Ini ada orang masuk jail. Allah. Okey. Ini ada kes dah belanja duit tapi barang tak sampai lagi. Macam-macam. Macam-macam kita dengar ni. Ini perempuan bersara, seorang wanita bersara telah di scam 100,000. Alamak, come on tak payah. Don't feed your mind with all these negative vibes. Stop. If you could do just one thing, just stop. Stop benda tu. Pagi-pagi you don't have to be updated. You takkan tercicir pun. You takkan jadi miskin kerana tertinggal satu hari. You takkan jadi miskin. You tak akan jadi miskin. But you akan protect your energy. Protect your energy. Kerana apa? Kerana apa? Everyone around you can feel your energy. Staff kita, rakan sekerja kita, bos kita, kawan-kawan kita, suami, isteri kita, and the worst part, anak-anak kita boleh rasa apa yang daddy rasa, mak rasa. Mak dengan daddy selalu stres. Anak-anak pun stres. Benda ni, budak kecil pun stres. Because mak ayah stres. What kind of household is that? Household of stress. Kita nak household of love, of energy, of positivity. Kita nak kena jaga benda-benda macam ni. Bye Zura, thank you. 5:30 je pun nak bangun. Kenapa susah sangat nak bangun 5:30? Kerana dah tidur pukul 1:30. Tidurlah 10:30, 11, 11:30. Dan 6 jam, 7 jam juga tidur tu. Nak bangun subuh. Kena ada ritual pagi. Saya panggil benda ni FIFO. FIHO ni apa? First
hour, final hour. Kita ada 24 jam sehari. 24 jam sehari ni, macam mana nak pastikan 24 jam sehari ni power? Kita tak ada cukup daya, willpower, self-control kita tak ada untuk kawal 1440 minit dalam 24 jam sehari. Just control your first hour, your final hour. First hour you buat apa? Setiap hari tu, dia macam clockwork. Saya ulang benda yang sama je. Final hour, saya ulang benda yang sama je. Journaling, aspiration, tuliskan balik visi kita, misi kita, planning, what did I do well today, appreciation. Oh, benda-benda macam tu, barulah you fill up anything in between. First hour in the morning, final hour at the night before you sleep, you fill up productivity inside. Dia tak akan terganggu. Dia dah jadi topik lain dah pula. Kita nak cerita pasal ekonomi, tapi cerita pasal keluarga dan hari kita. Mana mungkin kita nak berjaya jadi pelabur hartanah yang hebat? Masa sendiri pun tak boleh nak atur. I always tell my sales team, you tak boleh nak manage your time, you cannot manage your success. You cannot manage your sales. Manage yourself first. Tidur, bangun dan sebagainya. Okay, is this power? Is this power? Tulis power. Kita nak belajar pasal ekonomi ni. Dia bercerita pasal diri sendiri. Because we're talking about our national economy, we're talking about our personal economy. Power tak? Power lah ayat ni. Tak pernah korang dengar orang cerita pasal ekonomi, tapi dia cerita pasal fiho. Pernah ke? Come on man, this is ayat. Okay. Alright, are you guys okay? Dia macam ni. Bila ayat mula hari, high energy, dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. Dia sampai ke sudah dia jadi high energy ni. Pukul berapa ni? Alah, baru 3:30. Kita sampai mana ni? Kita sampai maghrib Kita sampai isyak hari ni. Esok kita sambung lagi lepas subuh. Okey tak? Okay. Alright. Now, dah cerita ekonomi. Okay, kita nak cerita pasal hartanah. Okay, semua orang boleh tak? Letakkan pen anda, letakkan apa. Boleh tak anda buat macam tu? Oh, jari kita ni perlu stretch macam ni. Okay, boleh tak korang stretch? Bukan untuk korang ni, untuk saya ni. Boleh tak korang stretching? Kita dah bercerita pasal ekonomi ni. Okay, stretching ni. Oh, sedap. Okay, yang ni yang saya paling suka. Oh yes, that's good. Okay. Apa-apa kita buat kena high energy. Okay, Hasni, please relate Ukraine-Russian war. Has it any direct or indirect impact on our economy? Yeah, definitely it has, right? Definitely it has. I think, ni pendapat Ahyat Hasni, the biggest impact of Ukraine and Russian war to Malaysian is the feel-good feeling. The feel-good tu dia dah hilang. And then plus we've got the potential war between China and Russia and Taiwan and the whole Gungan involving America. And then kita ada lagi isu-isu lain dekat serata dunia ni. So itulah mewujudkan feel good tu dia dah hilang. Now, why is it important? Why is it related to property? So whenever you involve high ticket item, big commitment item, long commitment item, feel good ni dia sangat-sangat berkait. Dia sangat-sangat berkait. You see you see okay. Bila ekonomi kita naik turun ni, bila ekonomi bagus, kita rasa lebih mudah untuk nak membeli high ticket item, long commitment item. But the economy is not so good, dia akan rasa kurang best. And it also reflects on price. Price. Harga rumah. Harga rumah naik ke sekarang ni? No. Harga rumah turun. Yang kita ni rasa, rumah mahal lah. Itulah ambil muntah-muntah orang tadi tu. Nak saya ulang ke balik dengan straw tu, tak payahlah. Ambil muntah orang, kita sedut atau kita muntahkan ke orang lain. Okay, nak cerita. Banglo 2021. Okay, ni tak ada kena-mena pasal ni Okay. Okay, 2021. Banglo. My neighborhood jual 4.2, jual 3.8. Memang transacted. Ini bukan sembang-sembang punya cerita
Memang betul-betul transacted. Now, 2022. Rumah yang renovate lagi best daripada dua ni. Nak jual berapa? Ambil kau. Ada brand. Siapa nak buat untung 1.3 juta? Tapi mungkin kena tunggulah. Siapa nak untung 1.3 juta? Siapa nak untung 1.3 juta? Saya. Siapa? Tulis saya. Siapa nak untung 1.3 juta? Semua nak untung 1.3 juta. Ada brand tak? Ada brand tak? Beli banglo ni. Saya boleh bawa jumpa dengan ejen. Dengan jiran saya ni. Beli 2.5 million. You hold it maybe 5 years. You can sell it. Minimum 3.8. Kita ambil 3.8 lah. Tak nak cerita 4.2. Tak nak cerita 4.2. Kalau 4.2 tu, dia jadi berapa? 1.7. Ada tak? Siapa nak untung 1.7 juta? Benda-benda macam ni sedang berlaku sekarang. Yang kita duk cerita hartanah mahal, hartanah mahal, hartanah mahal. Memanglah hartanah mahal. Tapi dia semakin mahal ke? Ada the drop ke? Ada peluang-peluang macam ni. Okey, ni bukan dalam modul ya. Okey. Ni cerita benar. Okey. Maybe 2018 pemaju jual 650,000. 650,000. Service apartment 3 bilik, 2 bilik air. Okey. Ahyat beli. Macam okey tak? Macam okey tak macam ni? Macam okey tak? Saya nak tanya. Best tak? Memanglah okey sangat. So, this is what happens with feel good. Bila ada some macro level worry kan. Kena padam cepat-cepat ni. Nanti korang tak nak belajar. Nak dapat semua tu, dia kena belajar yang makro-makro dulu. Nak dapat macam ni, kita nak kena ada cukup ilmu-ilmu landasan ni kena ada. Belum cerita lagi yang 330k, Ahyat beli 183k. Oh, come on lah. Peluang macam ni ada. You know what Warren Buffett said? Warren Buffett said dia tak suka hartanah. Pernah tak tengok video tu? Saya tak nafikan. Warren Buffett dia cakap dia tak suka hartanah. Satu isu dia cakap pasal hartanah is there is no advantage. There is no advantage on price. There is no advantage on the entry price. But if kalau macam ni, advantage tak? So, kadang-kadang bila orang duk post-post viral-viral ni, dia tak faham the fundamental. Kena dengar. So, pelabur-pelabur hebat ni, dia kalau dia invest kat something, dia nak invest yang dia dapat value tu. Below market value. Dia ada price advantage. So, dia akan cari dalam beribu-ribu counter ni, beratus-ratus counter, beribu counter, dia jumpa satu yang under value. Dan dia invest kat situ. And then it grow. Sama jugalah konsep dengan hartanah. So, kalau anda nak fokus kepada hartanah, this is the way that we play the game. Awesome? Alright. Okay, cool. Okay. Alright, kita nak masuk ke muka surat ke-16. Muka surat ke-16. Okay. Muka surat ke-16 ni bercerita pasal hartanah. Dia tak bercerita pasal ekonomi. So, anda boleh lihat sini, pasaran hartanah. So, pasaran hartanah ni nampak tak? Dia beralun-alun, Kenapa Ahyat lock gambar ini? Kerana Ahyat nak anda nampak bahawa benda ni ada alunan. Ada ombak-ombak dia. Nampak tak? Ni ombak yang pertama. Ini ombak rindu yang kedua. Kita tunggu. Sequel. Ombak rindu. Ombak pertama, ombak kedua. 1990s. Yang ni 2010s. Lebih kurang lah. Okay. Okay, apa warna-warna yang saya tulis ni? Yang lukiskan ni. Warna biru ialah the peak of the cycle.
Ini kemuncak kitaran-kitaran kita ni. Dan apa yang anda lihat pada sampel yang ke-22, 2011, ini adalah kemuncak 430,000 transaksi setahun. Maknanya tahun 2011 ni, inilah yang paling tinggi transaksi hartanah. Aktiviti hartanah yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia ialah pada tahun 2011. Apa yang berlaku selepas 2011? Macam lagu tu. Down, 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 down. Lagu apa tu? Ada kan? Lagu hip hop tu kan? Ada kan? Flow Rider kan? Down, 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 down. Okay, dia sudah down lah. Berapa tahun dia sudah down? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali down. 6 tahun dia turun. Lepas tu macam nak naik balik. Macam nak naik balik, tuan-tuan dan puan-puan. 2018 naik, 2019 dah nak naik. Lepas tu dia down, 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 down balik. Allah. Kerana apa? Kerana COVID yang celaka. Saya ada satu puisi tu saya baca. COVID yang celaka. Dia tak tulis COVID, dia cakap kerana kita terkesan dengan celaka 19. Bukan COVID-19, celaka 19. Inilah berlaku kerana COVID-19 kan. But as you can see, the market, property market ni naik dan turun. Okay, mari kita cerita tentang kitaran hartanah. Okay, jom kita tulis kitaran hartanah supaya anda betul-betul faham. Macam mana kita nak sniper hartanah kalau kita tak faham kitaran hartanah ni so that's the reason why I'm just going through some of these fundamentals so that you guys have a very good foundation before kita nak cerita nak sniper. Esok ni saya akan minta anda pilih lokasi nak cari rumah apa, harga apa dan sebagainya. Tapi kita kena settlekan dulu the macro picture dulu hari ni, and then tomorrow we can really go into the details. Okay, kitaran hartanah. Sama juga macam ekonomi. Pernah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. So kalau kita faham benda ni, dan dia rasa tenang, tuan-tuan dan puan. Dia rasa tenanglah sikit. Oh Ahyat, what is your opinion of the market? Wartawan suka tanya soalan macam tu, Ahyat. The market is very bad. Hoi, dia terkejut. Saya ingat lagi ada satu forum tu, dia jemput. Ada pemaju, ada persatuan pemaju ni. Dengan banker, dengan konsultan, orang-orang yang dalam industri hartanah. Lepas tu atas pentas, dia tanya soalan. What do you think about the market right now, Ahyat? It's very bad. It's very bad. Very, very bad. Saya cakap macam ni. Oh, the market is bad. Oh, sorry. The market is not bad. The market is very bad. Terkejut semua. Pemaju pun pandang saya lain macam. Banker pun dipandang saya macam. Because diorang ni orang yang terlibat dalam dunia hartanah ni, dia tak naklah cerita benda tu sangat-sangat bad. Tapi saya cakap bad. Now the problem is, bad for who? Bad for sellers? Bad for buyers? Is it bad for buyers? No, it's very good for buyers. So if it's bad for someone, it's good for someone else kan? So bila kita kata, keadaan sekarang ni memang betul, dia tengah down ni, dia tengah down. Tak bagus ni, tak bagus untuk siapa? Tak bagus untuk yang nak menjual. Kita kalau terpaksa menjual, kita terpaksalah menjual. Tapi it's not a very good time to sell. But it's very, very good for people buying property, investing property. Betul tak? Okay, kejap. Saya nak tunjukkan satu slide. Saya dah siapkan satu slide ni. Kejap. Okay. Saya nak anda tengok slide ini. Jom. Tim, boleh tak tunjukkan slide? Kita tunjukkan ni. Okay. Ini adalah gambar rajah saham kita. Saham Saya nak tanya anda, bila anda nak beli saham? Kalau ikut graf ni lah. Tak apa, saya teka. Saya tahu korang pandang kat mana sekarang. Kat situ. Kan? Kan? Kat situ lah nak beli. Tapi terlepas. Nak buat macam mana? Sakit hati tak dengar suara macam tu? Sakit hati kan?
Because dia terlepas. Nok Sheila cakap, yap, sakit hati. Okay, kalau graf macam ni. Oh, ni macam nampak macam bijak sikit lah. Wow, kita study analisa ni. Kat mana korang nak beli? Kalau lah boleh diberi pilihan. Tak apa, tak payah cakap. Ayat tahu kat mana korang tengah tengok tu. Kat situ. Kat situ lah. Tapi dah terlepas. Sakit hati tak? Okay, balik kepada Samsung Flip. Balik kepada Samsung Flip. Macam-macam ya ayat ni. Cara nak mengajar ni. So, nampak tak ni? Nampak tak ni? Up and down. Okay. Down. Kat mana nak beli? Kalau korang ada pilihan lah. Kat mana korang nak beli? Kat situ. Apa yang akan berlaku? Tak tahulah dia akan naik ke tidak. Tapi it could be, okay, apa yang akan berlaku masa cycle ni tuan-tuan dan puan? Maybe there's going to be a long flat. Nampak tak these two areas ni? Nampak tak area ni? Antara sampel 9 dengan sampel 16. Maknanya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun. 7 tahun ni. 7 tahun ni dia macam flat. Sebelum dia mencanak balik naik. Lepas tu dia turun. So maybe there's going to be a long flat. How long we don't know. Before the next cycle. But I don't know about you. I want to be in the market masa benda ni berlaku lah. But then again, benda ni bukan saham, bukan kripto, bukan NFT, bukan benda-benda yang macam ni ya. Yang betul-betul fluctuate, volatile. Benda ni adalah medium to long term. Okay, tuan-tuan dan puan? Boleh ya? Okay, yang tu kita kena sedar diri dahulu. Okay. Okay, nombor 2. Bukan tugas kita untuk menilik masa depan. Bukan tugas kita. I mean, kita nak memahami apa yang akan berlaku masa depan, yes. But it's not our duty to nak menilik ni. Kerana tugas kita ialah cari peluang. Cari peluang and then bersedialah. Macam mana nak cari peluang kalau kita tidak ada ilmu? Ada ramai student yang cakap, Ahyat, saya tak nak belajar lah TPW dengan Ahyat. Because saya tengah banyak problem ni. Ilmu ni dia tak boleh tunggu problem tu dah tak ada. Ilmu ni lah kena ada dulu. Supaya you boleh tahulah bila datangnya peluang. Ilmu tu kena datang dulu supaya you boleh betulkan apa yang tak betul tu dahulu. Dia jangan macam nak kena tunggu. Nantilah saya belum ready. You bila nak ready? Ilmu pun tak ada. Confirm lah you takkan ready. Kerana ilmu tak ada. How would you know it is the best deal in town staring you at the face if you don't have the knowledge? Kita pun tak tahu benda tu adalah peluang yang terbaik kalau ilmu tu kita tak terus upgrade. Ilmu tu kita tak cukup. Apa yang seram tu? Okay. Alright. Okay, nombor 3. Ini saya nak pesan Apa naik? Saya tulis yang pendek-pendek tak boleh naik selama-lamanya. Apa turun? Tak boleh turun selama-lamanya. Betul ke betul sangat? Nilai macam sikit ni. Apa yang naik tak boleh naik selama-lamanya. Okey. Dia akan turun balik. Kan? Apa yang turun tak boleh turun selama-lamanya. Dia akan naik balik. Kalau ada yang ingat saya bercakap tentang berat badan, dia tak ada kena-mengena dengan berat badan. Atau apa-apa contoh yang lain. Yelah, tiada yang kekal selama-lamanya. Thank you Kak Baizura. Alah, betul-betul kecuali Allah. Dan inilah benda-benda yang kita ujian-ujian Allah ni. Kenapa ada yang emoji yang gelak-gelak tu? Korang tengah fikir pasal apa ni nombor 3 ni? Apply lah dengan
urusan rumah tangga. Mood, tentang mood happy, tak boleh happy selama-lamanya, dia akan down juga. Apa kau tengah fikir apa ni? Okay, alright. Alright, gura-gura ni petang-petang hujan-hujan pula tu. La ilaha illallah, lagi sedap kita belajar tuan-tuan dan puan. Ya Allah. Betul ke? Percayalah percayalah. You know, maybe momen ini kalau Sabtu lain korang memang bantai tidur kan. Tapi bayangkanlah kita hari ni kita berjuang, kita berkorban. Dan inilah kita nak Allah saksikan usaha kita ni kan. Ini ilmu ni ialah satu benda yang kita kena tuntut, yang kita dapat. Allah pilih kita untuk dapat ilmu tertentu. So kita pilih hari ni. Ramai yang dah tak masuk sesi petang. Korang tahu tak? Ramai juga yang tak masuk sesi petang. Sesi pagi dia dah kecundang. Belum lagi pasaran hartanah yang sebenar. Ini nak sedut ilmu je pun dah kecundang. So tahniah. Kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Woo! Kepada semua yang hadir dalam sesi petang ni. Walaupun ada cabaran hujan. Oh, betul. Hujan ni adalah masa yang kita nak berdoa. Oh, memang betul. Okay. So sambil-sambil tu, fikir yang baik-baik. Fikir yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Dan insyaAllah benda tu Allah akan bantu. Okay. Now. Okay, tuan-tuan dan puan. Sikit lagi boleh tak? Dah 3.50, boleh tak lagi? Kita nak push lagi. Kita dah lebih kurang 45 minit. Okay. Saya masuk sesi. Pagi tadi tak banyak. Alamak, nak fokus. Allah, mak sakit, kita doakan. Mak Fairuz pun diberikan kesembuhan ya. Okay. Alright. Betul ke hartanah ni akan naik? Tuan-tuan dan puan. Betul ke hartanah ni naik? Saya nak buktikan kepada anda. Boleh tak? Syafi'i, alah baiknya Syafi'i ni. Ahmad Asnawi, dengar ayat sambil kerja, tak dapat cuti. Okey, tak apa. Kita doakan ada keberkatan. Nak kerja tu kena jaga rezeki halal kita juga tu. Jangan kerja tugasan kita tu tidak mencapai KPI atau mutu atau kecemerlangan itu. Dan sambil-sambil nak mendengar tu ya. Okey. Now, Ahya nak buktikan kepada anda, hartanah ni adalah game yang medium to long term. And in the medium to long term, memang dia akan mencipta kekayaan. Boleh tak saya nak buktikan? Saya nak buktikan. Alah bestnya. I love the positive vibes in this chat group. I love this community. Tahniah kepada anda semua. I think batch Mega Perjuangan Merdeka 2022 ni orang yang baik-baik. Can you feel the positive vibes, the good values, nilai-nilai murni yang sedang berlaku dalam ruang chat ni? Tahniah. Ada sahabat kita kata mak dia sakit, ada yang tulis mendoakan, get well soon dan sebagainya. Bayangkan, this is just a glimpse of the jemaah. Circle kita ni penting. Kat luar tu ramai orang nak mengherdik kita, nak mengecam kita, nak menjatuhkan kita. I mean, that is what we get sometimes kan, especially in media sosial dan sebagainya. But when you go into the right community, kita kumpulkan orang-orang yang good vibes, yang nak memberi manfaat, yang nak encourage, yang nak memberi semangat. This is what I love. Teruskan, it's okay. Ada juga sifu-sifu yang tak benarkan perbualan di dalam Zoom chat ni dan sebagainya. Tapi I want to create that good vibes. Kita ni nak berkawan. Kita social animals. And we want to be amongst good and nice people. So tahniah kepada anda. I'm just so blessed to be amongst all of you here today juga. Syukur Alhamdulillah. Ya, insyaAllah pahala keberkatan dua-dua dapat. Find the right circle, Saiful. Thank you. Okay. Now, mari kita lihat ni. Okay. I know it's a little bit small. Saya dah tukar spek baru. Spek baru saya ni multifocal. Untuk orang-orang pakcik-pakcik berumur 40-an ke atas. So, bila saya meletakkan mata ke bawah macam ni, maka saya tak payah buka spek dan boleh melihat. Allahu Akbar, bestnya. Okay. Okay, so siapa yang boleh zoom? Siapa yang boleh zoom, anda boleh nampak lah workbook anda tu ya. Okay, tak apa, saya akan tuliskan, saya besarkan sikit. Okay, so 1959. Ni kotak yang atas ni 1959. Ya. Ada sebuah banglo 5,500 square feet.
5,500 square feet dia dibeli pada harga 23,845. Siapa nak beli banglo, tanah dia 5,500 square feet pada harga 23,000. Type 1. Siapa yang nak beli rumah banglo? Type 1. 23,000 je. Type 1. Siapa nak? Memanglah nak. Tapi itu pada tahun 1959. Tahun 1959, nak makan breakfast berapa sen? Bukan berapa ringgit. Nak makan breakfast berapa sen? 1 sen, 2 sen, 5 sen. Betul. So bayangkan, time makan breakfast 1 sen. Engkau beli banglo 23,845. Gila. Mahal Kalau makan 10 sen sekupang, itu memang makan besar tu. Betul tak? Betul tak? Itu orang kaya gila. Tahun 1959. Betul. Banglo dekat KL. Okay. Now fast forward 2015. Banglo tu 1.3 juta. Banglo 1.3 juta. Kalau cakap dekat mamat yang beli ni, banglo kau ni lepas 56 tahun akan bernilai 1.3 juta. Rasa-rasanya dia sepak lah kita. Kau ni jangan main-main lah. Cakap lah elok sikit. Janganlah merapu-rapu sangat. Aku baru beli rumah 23,000. Mana kan jadi 1.3 juta? Kan kita boleh bayangkan kan? Okey, so jom kita isi ni. Okey kanak-kanak, mari kita isi satu persatu. Alright. Okey, starting value. Rumah tu 23,000, tulis. 23,845. Okey. Current value, maknanya kita ambil 2015 value 2015 value ialah 1.3 juta. Okey, starting date dia. Starting date dia mari kita tulis 1959. Ending date dia, kita ambil 2015. Okey? 2015. Berapa tempoh dia, term dia ni? 56 tahun. 56 tahun. Okey, mari kita tengok berapa total keuntungan. 1.276 juta. 1.276 juta. Apa total ROI? Total ROI 5,351%. Bayangkan ROI dia, kita duk cerita tadi 20%, 200%, ingat tak tadi? Masa sebelum lunch bagi contoh ROI tu. Bayangkan ROI untuk rumah ni total 56 tahun 5,351.8%. 5,300%, bayangkan. Okey, kalau kita ambil simple annualize ialah 95%. Yang ni bukan poin yang utama, tapi yang saya nak buatkan warna merah ni dan besarkan sikit font dia. Ini dia. 7.4%. Maksudnya daripada tahun 1959 ke 2015 nilai hartanah ini meningkat setiap tahun naik 7.4%. Itulah maksud dia. Itulah maksud dia. Rumah ni. So ada orang tanya, Ahyat, apa average kenaikan rumah dekat Malaysia? Long term average tu maybe 6 to 8%. Of course there are some slower years, some quicker years, but 6 to 8%. So kalau 6 to 8%, harga hartanah akan meningkat sekali ganda. Dia akan double in price every maybe 10 to 12 years. 10
to 12 years. Macam tu tuan-tuan dan puan. Macam ni lah juga. Now, apa poin utama dia tuan-tuan dan puan? Apa poin utama dia? 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s, 2020s. Okay. Apa yang berlaku ialah, saya nak tanya anda, daripada tahun 1959 ni sehingga ke 2015 ni, tak pernah berlaku krisis kan? Saya ulang bunyi intonasi saya itu macam nak menyindir. So korang kena faham apa jawapan yang sepatutnya korang bagi. Daripada 1950 to 2015, sepanjang perjalanan ini. Oh, itu lagu siapa tu? Lagu siapa tu? Ada lagu legend tu. Ramlah Ram ke? Kan? Daripada 1959, bukan Ramlah Ram lah, Zaitun Samiun, betul. Zaitun Samiun. Okay. Alright. Okay. 56 tahun ni memang tak pernah ada krisis kan? Memang ekonomi happy je kan? Politik happy je kan? Dalam Malaysia, dalam dunia, tak ada gaduh-gaduh, tak ada perang, tak ada krisis kan? Iyalah, betul lah tu, tak ada. Mana mungkin? Okey, apa yang kita tahun 60-an. 69 tu kan ada apa tu riot kan? 50-an ni Malaysia merdeka. Kan banyak isu-isu tu kan? Lepas tu 69, 63 Singapura keluar, Singapura masuk, 65 Singapura keluar, macam-macam berlaku tu. Waktu 69 Mei 13. Okey, tahun 70-an apa pula? Krisis minyak kan? 80-an ni yang saya nak cerita yang besar-besar je. 80-an ada apa? Krisis saham kita kan? Kita 85 ke 86 kan kita ada krisis kan? Krisis ekonomi juga kat Malaysia. 97 ada AFC, bukan Asian Football Club tapi Asian Financial Crisis. 2008 ni GFC. Ni bukan kereta Mercedes GLC tapi GFC, Global Financial Crisis. 2019 ada celaka 19. Yang tak sudah-sudah tu. Sekarang ni dengan influenza, dengan ni doakanlah apa ni anak buah saya pula dah confirm influenza pula dah semalam, ya Allah. Budak-budak lagi kan kita rasa macam nak pindah aja kesakitan dia kan. Thank you Syafi'i. My younger sister's daughter. Dengan influenza, dengan monkeypox dan apa. So, nampak tak? Macam-macam krisis. Ni belum cerita lagi reformasi. Ini belum cerita lagi politik, belum cerita lagi apa-apa yang lain-lain detail-detail ni. Tapi inilah yang telah berlaku sahabat-sahabat. Consistently in the long term 7.4%. Dahsyat tak? Dahsyat tak? So this is kelakuan hartanah. Ni kelakuan hartanah. Okey, nak tengok tak macam mana yang you all boleh dapat benda ni? Saya nak ajar boleh tak? Nanti along the way, esok pun saya nak cerita pasal harga. So saya akan tunjukkan website dan sebagainya. Korang nak tak saya tunjukkan website untuk benda-benda macam ni? Nak tak saya tunjukkan? Okey. So boleh tak okey, boleh tak tunjukkan screen? Thank you ada yang nak. Okey. Screen okey. Ini browser Ahyat, browser. Okey. So browser ni anda akan tengok macam mana kat sebelah kiri ni Ahyat susun nanti kat dalam TPW Ahyat akan cerita macam mana nak susun property portals, apps dia, property news. Ahyat bagi tunjuklah sikit. Okey, navigation tools, calculation tools, semua dah kena ada di hujung jari. Dia kena speed, Okey. So
Okey, contohnya kita nak tengok apa tu? Calculation tools. Calculation tools ni financial calculators. Okay. So this one is a good simple lah kan? Web tool lah So cari ni yang return on investment calculator ni. Return on investment calculator. Okay. Kat sini lah. Kat sini. 23,845 betul. Jadi 1.3 million for 56 years. Kita tekan. Calculate. Calculate. Okey, nampak tak ni? Inilah dapat. Ayat ni tak pandai kira sangat. Tapi kita guna tools lah. Benda ada, kenapa nak buat? Okey. So anda bolehlah guna rumah anda macam mana kan? Tadi contoh pagi tadi 500,000. Jadi 600,000. Dalam masa 5 tahun. Tekan. Calculate. Nampak tak? Calculate tu apa? Calculate lah. Return on investment 20%, simple annual for compound annual ROI 3.75. So kita boleh tahu contoh yang saya bagi pagi tadi 500,000 jadi 600,000 tu memang sangat-sangat konservatif. Konservatif. Kerana yang anda lihat dalam contoh banglo kat Jalan P. Ramlee ni dia naik 7.4%. Nampak tak? Naik 7.4%. Okay. So kalaulah harga hartanah naik sekali ganda. Sekali ganda dalam 10 tahun. That means calculate. Dia naik 7% per annum. So kita tahu dah. The rule of 72. The rule of 72. Okay. Thank you Muhammad Alim. Simple annual dengan compound annual. Okay. Macam ni. Macam ni Okay. Kita ambil contoh. Okay, kita ambil contoh ni 500,000 naik. Okay, kita jadi lesson lain lah pula ni Tak apa. Okay, saya besarkan. Okay. Alright. So apa beza simple annualized dengan compound annualized Okay. Dalam 5 tahun 500,000 jadi 600,000. Okay. So kalau kita tengok Total return on investment tu ialah 20%. Maknanya 500,000 dia naik 20%, 600,000. Tetapi dalam kiraan ROI ni kita kena tahu apakah kenaikan dia setiap tahun. Tak cukup untuk kita tahu dia naik. Okey, mungkin kau punya property naik 20% dalam 5 tahun. Property aku naik 20% dalam 10 tahun. Maka kita nak kena bandingkan dengan tahunan. Dengan tahunan. So, simple annual ni jadi macam mana? Dia ambil total ni dan dibahagikan dengan tahun. Total ni dibahagikan dengan tahun. Sebenarnya, hartanah itu tidak naik 4% setiap tahun. Dia sebenarnya naik 3.71% setiap tahun. Dia compounding. Compound annual ni bermaksudnya tahun ni 100 naik 10% jadi RM110. Tapi RM110 naik 10% bukan naik 10 lagi. Dia naik 11. Faham tak? Kerana dia dah ada bertimpa berganda. Nampak tak? ROI. Compound annual ROI ni. So RM100 dia naik 110. But the next year kalau naik 10% dia jadi 121. The next year dia naik 130 berapa? Naik, dia akan compound. Dia akan bercompound. So saying that this property increase 4% per annum is not accurate. Not accurate. The most accurate is kita nak kaji dia naik 3.71%. Faham Okay, ada orang yang kali pertama mengenali benda ni. Benda ni saya yakin dan percaya, just give it some time, nanti lama-lama kita akan faham. Because I too, Ahyat bukan sangat pantas dalam matematik ni juga. Saya suka matematik, tetapi investment dan sebagainya ni pun, Ahyat memerlukan masa. Ahyat tak nak berbohong yang cakap benda ni, semua orang boleh tangkap dengan laju. So I work with a lot of people and not necessarily you can absorb this immediately. So tak apa. Soalan yang bagus tu. Soalan yang bagus. Okay. Muhammad Alim, thank you. Syafi'i pun faham kan? Okay. So macam itulah. Adalah some tools, online tools yang anda boleh dapat cari. Yang ni pun ada kalau dekat
phone pun ada ni, financial calculators kan, easy calculator kalau untuk iPhone. Tak silap saya, geng-geng kayangan, korang nak download ni, korang kena bayar. Allah, kena bayar. Ya Allah. Yang geng-geng Samsung, geng-geng Android ni, percuma. Ya Allah. Aduh. Tak boleh brain lah, tak boleh brain. Geng kayangan, Allah Akbar. Ada ke geng kayangan yang marah?